pengkit dia memang jadi. Dia memang sama, memang dah macam pengkit dah. Kepala dia selalu duduk bawah ketiak aje. Ya, so kenalah tengok drama ni. Dia Semangatnya kempen Setulus Ikhlas telah pun berjaya dilancarkan di Melodi. Terima kasih sebab meluangkan masa bersama kami semua, pendengar media yang hadir. So tadi Melody, Jana dan Awal dah explain sedikit tentang kempen Setulus Ikhlas sepanjang Ramadan. Jadi untuk sesi kita pada yang kali ini adalah sesi kedua bersama rakan-rakan media kita. Kita ada juga Encik Johan Ishak dan juga 4 artis kita tadi. Okey, so bersama kita yang saya cakap tadi adalah Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad, Encik Johan Ishak. Encik Johan, sihat? Hai. Sorry, I kena on balik mic tadi, okay. Alright, so Encik Johan sihat? Sihat, tengah makan roti dengan seronding ni. Dah mood raya. Dah mood dah. Okey. Alright, so kita boleh mula Encik Johan? Boleh. Okey. So mungkin Encik Johan boleh kongsikan sedikit kan, sebab sekarang kita musim PKP. COVID-19 pun masih taklah nak kata berleluasa, tapi masih ada di sekeliling kita. Jadi macam mana impak COVID-19 ni kepada stesen TV kita? Okey, sebenarnya kita TV station ni dia macam di pertengahan dilema lah, okey. Sebab walaupun kerajaan dah cakap kita broadcasting ya adalah essential services, right? Pada masa yang sama banyak orang berpendapat essential services tu mungkin sekadar berita, news saja. Tetapi perbualan saya dengan pejabat Perdana Menteri, diorang juga ada kerisauan yang apabila rakyat duduk di rumah terkongkong, dia memerlukan hiburan. So adalah persoalan-persoalan daripada Prime Minister's Office yang cakap, Cik Johan, cukup ke program dekat TV nak bagi orang entertain kat rumah? So maksud essential service tu bukan saja dari segi definisi yang strict, tetapi juga dari segi orang cakap psikologi rakyat. So kita rasakan apabila kita buat program entertainment seperti Melody ni dan kita campur adukkan dengan PC dan sebagainya, tapi pakai konsep-konsep yang berpatutan dengan PKP ya. So ada distancing, kita pakai online dan kita respect lah keadaan yang sekarang ni. So dengan itu memang kita orang cakap, saya rasa hashtag yang kita nak pakai untuk kali ni memang bertepatan lah. Hashtag dia Ramadan masih on, hashtag Ramadan masih on dan hashtag Raya masih on. Sebab sekarang ni orang semua rasa macam murung, macam alamak kita boringnya Ramadan, Raya ni tak boleh melawat orang apa semua. So perasaan murung tu kita perlu counterkan dia. So memang kita nak buatkan rancangan Ramadan Raya kat TV ni untuk menaikkan balikkan semangat ni khususnya kepada petugas baris hadapan, mangsa wabak yang masih berlawan dengan virus ini dan keluarga-keluarga mereka lah. Okey, sebab menteri kita dah announce yang kita takkan ada bazar Ramadan pada tahun ni kan. Jadi macam mana pula dengan aktiviti kempen Setulus Ikhlas? Selalunya kita ada bazar Setulus Ikhlas, kita ada jual beli dengan artis-artis kan? Ya. Apa perbezaan dia? Kita sebenarnya ada aktiviti yang kita bekerjasama lah dengan rakan-rakan penaja. Kejap lagi saya akan cakap lah nama rakan-rakan penaja tu. Dan juga influencer lah. Kita akan ada aktiviti buka puasa lebih berkat, hari raya lebih bermakna. So kita akan figure out macam mana kita nak masih wujudkan aktiviti walaupun dia keadaan MCO lah. Kita masih berbincang lah dalam format dia dan sebagainya. Harapkan PKP tu by the time Ramadan tu mungkin berakhir lah dan bolehlah kita buat program tu. So dari segi kekangan tu kalau PKP dah berakhir kita boleh, cuma masih ada lagi prosedur-prosedur yang orang cakap the remaining prosedur lah yang kerajaan nak pakai lah. So itulah ada yang saya cakap tadi lah, buka puasa lebih berkat dan hari raya lebih bermakna. So sama macam yang lepas pun kita ada buat macam orang cakap pergi macam bersamamu squad bersamamu untuk ya kita melawat orang-orang miskin dan sebagainya kan. So ini kita akan tengok konsep dia berlainan sikit lah. Okay. Alright. Okay, kita ada soalan daripada Harian Metro. Dia kata ada tak konten program yang dah siap tapi terpaksa diubah suai ataupun dibuang terus?
sempena PKP ni? Okey, program yang dah siap dan terpaksa diubah suai tak banyak, sebab seperti yang saya katakan tadi, banyak program memang kita dah siap awal pun. Untuk Ramadan Raya ni kita memang be prepared lah kan. Memang every year macam tu pun. Tapi yang mana yang belum sempat nak edit tu, kemungkinan because masa nak buat edit tu and then there's restricted, mungkin editing tu memerlukan lebih creativity untuk berubah sikit daripada idea asal. Tetapi tidak mengganggu quality program tersebut. Tapi ada juga mungkin program yang memang shooting pun tak sempat nak siap, tapi tak banyak lah, yang tu sikit sangat. Yang itu nak tak nak kemungkinan kita tak buang, semua tu memang valuable. Kita simpan untuk selepas Ramadan. So dia pasca Ramadan. So bulan Syawal tu masih ada peluang untuk program-program tersebut appear dekat TV. So untuk produk syarikat-syarikat produksi tu jangan risau, kita tak buang. Kita kalau tak siap kita akan siapkan juga, tapi boleh diguna pakai untuk semangat raya pula selepas Ramadan tu, ya. Ya. Okey, kita ada soalan daripada F8 Buzz bertanya kepada Cik Johan, iaitu jika PKP ni dilanjutkan hingga selepas raya, means sebulan lagi tau akan sambung. Apa backup plan kita TV3 Media Prima? Okay, so seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya program-program yang dah siap shooting dan editing tu ada juga yang bukan untuk Ramadan Raya, ada juga yang untuk bulan-bulan yang akan datang lah, whether it's September, Ogos ke apa. Ya, so kita boleh switch lah. So kita boleh switch, yang mana yang dah siap tu masuk dulu, yang mana yang belum siap tu kita settlekan kemudian. Sebab kadang-kadang yang mana yang dah siap tu kita sebenarnya tak schedule lagi, kita simpan dulu untuk kemudian kan. So kita boleh schedule. Itu saya rasa satu kekuatan Media Prima Television ni, sebab kita ada banyak drama slot kan. Kita ada Akasia, kita ada Lestari, kita ada Samarinda, kita ada Dahlia. So kalau sebab kita buat banyak production kan, kita commission company buat production, so dia punya timing ni semua lain-lain. So bila ada banyak ni kita boleh juggle. Okay, kalau bukan PKP memang kita akan strict lah. Ni drama macam ni memang untuk Akasia saja. Drama macam ni memang untuk Lestari saja. Tapi bila dah jadi PKP ni kita kena inovatif dan kreatif. So tak perlulah rigid, tak perlulah terlampau tertumpu sangat dengan definisi tu. Slot tu untuk timing, tapi kita boleh saja bertukar-tukar drama. So saya minta rakyat Malaysia janganlah terlampau rigid sangat kan, sebab selalunya for example lah, selalunya kalau macam Samarinda adalah drama series yang serius, kekeluargaan dan sebagainya, dan Lestari adalah lebih jovial, lebih muda dan lebih kelakar lah kan. Tapi kalau tiba-tiba yang kelakar-kelakar ni keluar time Samarinda, tak usah merajuk lah. Memang kita nak be flexible untuk entertain rakyat Malaysia. So itu antara konsep yang kita pakai lah, flexibility. Okey, alright. Lepas tu kita ada soalan juga daripada Berita Harian. Macam mana program raya pula dulu? Every malam raya ada program live. Jadi macam ni, macam tahun ni macam mana? Adakah program live tu akan diteruskan? Macam mana? Okey, kita tak ada program live tapi kita buat recording. Tapi recording tu kita buat, kalau macam dulu punya program raya tu ramai-ramai menyanyi-nyanyi, menari-nari kan. So kita buat mungkin berasingan, recording tu beberapa sesi recording dengan different artist, dan kita combine lah, kita edit dan combine sekali. So dia akan ada social distancing tu akan ada diterapkan di dalam program tersebut. Okey, alright, tak apa, kita ada satu lagi soalan sebenarnya, tapi rasanya itu masa yang kita ada untuk bersama dengan Cik Johan sekarang ni. Jadi kita akan sambung soalan ni nanti. Okay, so kita pun ada nak sambung dengan item-item lain dalam sesi Taklimat Media ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Johan. Sama-sama. Meluangkan masa bersama kita. Jadi apa nanti kita just keep in touch lah bos Okay. Kita akan tanyakan pada Cik Johan terus. Okay? Okay, selamat semua. Okay, thank you Cik Johan. Alright, so kita teruskan dengan seleksi program Raudah Buah Bicara dan Gaya Hidup.
Okey, jadi tetamu jemputan yang kita ada di sini adalah sama dengan dalam melodi tadi. Jadi semestinya bersama kita adalah Syekh Sherry Al-Haddad untuk Aroma Tradisi dan juga Fitri Yahya Jejak Rasul Ulul Azmi. Jadi Abang Fitri dan Sherry, adakah anda dah on? Okey, dapat. Testing. Dapat? Dapat. Okey. Okey. Alright. Okey. Boleh keluar muka Abang Fitri. Okey, Abang Fitri sihat? Alhamdulillah okey. Ya. Lama tak nampak kat office. Okey, Sherry dah on ke? Tapi tak apa, kalau Sherry belum masuk, kita boleh teruskan dengan Abang Fitri dulu, boleh? Tentang jejak Rasul ya? Okey, sejak bila penggambaran jejak Rasul dibuat? Okey, kami syuting pada November. Okey. Kalau ikutkan Oktober, tetapi disebabkan yalah macam kami berurusan dengan Israel. Jadi kita kena faham banyak halangan-halangan je. Tertunda sampai 1 November, sampai hujung, sampai 1 Disember. Lokasi di 3 negara, Turki, Jordan, Palestin. Yang paling mencabar sekali sebab kali ni lokasi dia semua kawasan yang bergolak. Turki pun bukanlah di Istanbul. Istanbul tu mungkin 5% je. Selainnya di kawasan betul-betul border Syria dengan Iraq. Yang mana kalau tersilap sikit boleh kena tembak. Ya, betul. Kena betul well plan, kena ada orang yang pandai cakap bahasa Kurdi. Nak masuk Israel pun kami payah. Jadi memang mencabarlah untuk rakaman kali ni. Tak apa, cabang-cabang pun rasanya ratings jejak Rasul menaik rasanya ni. Macam mana dari tahun demi tahun? Sebab last year ada yang pecah 1 million. Ah. Okay, tahun ni dia harap dengan PKP orang duduk rumah, orang fokus. Sebelum ni orang sambil masak, orang dengar kan. Kali ni bermula hari ni harapnya orang faham lah apa cerita yang disampaikan tu. Ya. Okey, apa nama ni, jejak Rasul, okey kan jejak Rasul kan cerita kisahnya pun program tersebut dia akan mengikut sirah-sirah Rasul, Nabi kan. Jadi Nabi mana kali ni? Okey, kita akan fokus pada 2 orang Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di bawah Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh ni adalah dia punya sub-sub dia. Anak saudara kepada Nabi Ibrahim, contohnya Nabi Lut. Jadi ada sub-sub kisah dalam kisah ni. Jadi kena kisah-kisah Rasul ni kan terperinci kan. Memang kena dengan teliti. Kalau tidak nanti kita agak low sikit lah. Tapi untuk meringankan pemahaman, kita buat konsep travelog. Ada penampilan kru tempat kerja. Nampak lebih santai lah. Sambil-sambil kita masuk elemen yang berat, ada elemen santai. Yelah, kalau nak minta apa ni Abang Fitri nak explain satu-satu secara terperinci sekarang ni takut tak faham. Macam Abang Fitri kata sangat complicated dan sangat detail sirah Nabi tu. Kan? Jadi dia tengok ya. Tambahan je pada pengisian jejak Rasul. Kita ada masukkan juga elemen animasi supaya untuk menarik pada anak-anak kita yang lebih muda untuk tertarik untuk mengikuti benda-benda yang sejarah macam ni. Bermakna menjadi elemen-elemen macam infografik. Infografik wajib, dan macam contohnya kalau kisah Nabi Lut tu kita buat videografi bumi yang terbakar, ada unsur dramatik lah. Bukan buat syarat je tapi ada penceritaan. Misalnya Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu api tu kan nampak macam animasi. Tapi kita pergi tempat situ kita tengok apa kesan dia. Contohnya macam orang kata, penduduk kata lepas zaman dahulu orang kumpulkan kayu api banyak nak bakar Nabi Ibrahim sampai tak ada kayu api pun. Jadi orang hilang sumber untuk memasak. Macam mana nak masak? Kayu api dah tak ada. Jadi dia buat satu menu nak masak guna ais saja. Sebab api dia tak ada. Jadi apa pilihan nantikan. Sebab itulah elemen dia unik. Kita buat travelog dan juga animasi benda-benda yang sejarah. Okey. Cukup pasal jejak Rasul tu. Jangan tanya banyak-banyak. Jangan jawab lebih-lebih pun. Kena tengok sendiri. Kena tengok. Kena tengok. Alright, so rasanya itu saja soalan untuk Abang Fitri. Okey, jadi kita boleh teruskan dengan Sherry Al-Haddad korang. Okey, thank you so much Abang Fitri. Semoga berjaya. Stay home. Saya nak panggil Sherry juga. Ada tak Sherry? Kalau tak ada Sherry, kita boleh teruskan dengan ni.
Remy lah. Kita boleh teruskan dengan Remy tak? Remy okey? Dah ready? Hello. Hello. Ada. Yeay. Nampak tak? Nampak. Sekejap. Nampak. Okey. I siap pin lagi. Muka you besar-besar dekat skrin ni. Ayo. Alright. Okay, Sherry. Apa sebab hari ni dah start stretching dengan tangan dengan kasut lagi ke? Stretching tu kalau dibuatlah selama beberapa minggu PKP ni, tak jadi apalah, sama je bentuk dia nanti. Aduh, tapi serius, kita tengok pun ada macam wow, tangan you sampai dekat hujung kasut tu kan. Hebatnya Sherry ni. Ramai yang tertipu ya sebenarnya. Semua orang macam kata, wow, kita yang kurus ni pun tak sampai kaki, dia boleh. Macam tu, macam my god, flexible je. Tapi sebenarnya kan nak duduk macam tu pun susah tau. Bergegor-gegor tangan aku. Nak tahan. Aduh, okey lah. So, kita boleh mulakan Sherry? Boleh. Okay, so actually ada juga banyak juga soalan yang dah ditanya Jana dengan Awal tadi. Diorang dah curi soalan kita. Okay, mungkin Sherry boleh cerita sikit tentang program Aroma Tradisi. Adakah ini kali pertama Sherry menghostkan program masakan? Assalamualaikum semua, apa khabar yang sedang menonton? Menonton ini bukan kali pertama saya mengacarakan program masakan, banyak kali juga. Tapi kebanyakannya saya mengacara hanya duduk di tepi dan bersembang je. Tapi kali ni kita kena bekerjasama dengan orang kampung rewang sekali. Selain daripada rewang dengan orang kampung, Sherry juga kena pergi cari bahan tu dulu. Kelainan lah. Contohnya kalau kita nak buat bubur yang memerlukan bahan ubi kayu, Sherry kena pergi cari ubi kayu tu. Dan sebagai seorang yang tidak reti masak, adalah satu benda yang perkara agak payah je untuk saya join sekali. Nak potong macam mana, nak masukkan ayam macam mana. Nampaklah kekok di situ ya. Tapi berjaya jugalah. Alhamdulillah berjaya. Sebab dibantu oleh orang kampung kan. Sherry sebenarnya nyebuk-nyebuk je, tapi dalam masa yang sama belajarlah juga macam mana orang kampung di satu-satu daerah tu masak. Okey ni kita ada soalan daripada Harian Metro dia tanya sebab masa ni sempena Ramadan kot, program sempena Ramadan kan. Macam mana agaknya Sherry kontrol Ayu bila mengacara program ni? Untuk pengetahuan, tak kontrol Ayu pun, sama je. Sebab Sherry memang tak tahulah, kalau buat Nona mungkin kena kontrol Ayu kot. Tapi untuk program ni rasanya tak ada. Sherry masih mengekalkan Sherry yang sama, karakter yang sama, kerana Sherry kena berinteraksi dengan orang kampung. Sebab orang kampung pun dah tahu macam mana perangai Sherry yang sebenar kan. Takkanlah tiba-tiba datang sana, Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni Sherry nak rewang bersama dengan orang kampung. Agak pelik orang kampung tu. Tapi seronok lah sebab kita walaupun baru pertama kali jumpa dalam masa beberapa jam tu, kami dah bonding. Actually bila kita cakap Assalamualaikum je, terus semua macam jom kita masak lah, apalah melewang semua. Jadi tak ada kontrol Ayu lah, sama je. Cuma bertudung je lah, tu je lah bezanya. Bertudung lah. Ada tak Sherry memperkenalkan resepi tersendiri dalam program tu? Okey, kebanyakan tempat sebab rancangan ini ada 6 episod dibahagi bersama saya dengan Isy. Dan tempat yang saya pergi adalah Sungai Pelik di Sepang dan juga Janda Baik. Dan kita masak masakan yang menjadi makanan popular mereka ketika berbuka puasa. Jadi tak adalah yang Sherry datang tiba-tiba mencipta masakan baru ya. Aku menu baru, Sepang. Kalau Sepang kita buat apam balik KL lagi. Tak adalah. Kita memang ikut apa makanan popular yang dibuat di situ. Contohnya macam dekat Sungai Pelik kita ada ayam ungkep. Ayam masak ungkep. Tapi untuk orang yang pertama kali tak pernah makan ayam ungkep ni, Sherry macam rasa teruja sangat. Nama dia pun macam ungkep.
Kan? Ungkep apa ni kata ni kan? Jadi dia cakap dia kena macam bongkak sikit muka dia macam ungkep. Gitu. Jadi bila kita belajar masakan yang baru dan apa yang popular, walaupun Sepang tu macam jiran kita je, kita tak tahu pun apa sebenarnya makanan popular kat sana kan. Jadi antaranya itulah ada ayam ungkep dan juga bubur candil. Bubur candil. Bubur candil tu dia adalah bubur ubi kayu yang diperbagaikan dalam tu dan semua masakan dia memang sedap lah. Ketika Sherry cakap nama menu ni pun beliau mulut ni Beliau, dah ada air tak sebelah tu? Tak ada masalahnya. Dan best kalau ada. Itulah antara kita ke tempat-tempat kampung ni, kita mencuba masakan yang popular ketika mereka berbuka puasa lah. Tapi sebelum tu jangan lupa tengok Aroma Tradisi. Kita dah start dah sebenarnya setiap hari Sabtu 11.30 pagi kat TV3. Dan jadi nak ucapkan terima kasih kepada korang sebab sudi jemput Sherry pada hari ini. And kesempatan ni juga nak ucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi bekerja ketika ini. Tak kira lah work from home ke atau kena pergi ke tempat pekerjaan ke, keluar ke lapangan ke. Nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana anda bekerja bertungkus lumus untuk kita. And selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Minta maaf kalau saya ada buat salah silap pada anda semua. Sama-sama lah kita Sherry. Sherry take care juga, stay home, stay safe. Okay, jadi rasanya itu ada untuk Sherry pun. Okay, jadi kita boleh teruskan dengan item kita seterusnya. Okay, terima kasih semua. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali semula segmen kita seterusnya lah, iaitu seleksi program drama, hiburan dan bananana. Okey, jadi artis yang bersama kita pada hari ini adalah semestinya Aida Jebat dan Remy Ishak. Cepat tengok nama dia. Okay, hello. Ada, yay. Alright. Sekejap Okay, alright. Aida, apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan ke tu? Dah satu dah? Dah, tadi dah breakfast dah. Breakfast je? Tak lunch? Macam tak lunch kita tengah. Kan? Lepas. Okay, alright. So, comel sebenarnya. Apa ni, ramai yang puji Aida Jebat sangat comel dengan rambut pendek sekarang ni. Ya. Tak tahu, cuba tanya Remy. Comel tak Remy? Saya comel tak? Ada kan, Remy ada dengar tu. Okay, kita bila mula terus actually first time kan Aida potong rambut pendek macam ni untuk shooting, means potong betul-betul. Selama ni pakai wig je kan? Ni first time lah. Okay. So macam mana, apa faktor yang mendorong Aida rasa macam okay, you know what, kali ni aku tak nak pakai wig, aku nak potong rambut betul-betul? Bagi saya macam untuk dapatkan sebagai seorang pelakon tu, you kalau nak masuk dalam karakter tu, baju kena tepat. Lepas selain daripada macam cara lakonan lah, so baju kena tepat baru rasa macam oh ni betul-betul aku watak ni lah. So antara yang main peranan ialah rambut. Sama juga macam contohnya macam kalau artis lelaki yang lain, kalau kita biasa tengok contoh Remy ke atau siapa-siapa yang berpengalaman, dia orang akan macam oh kalau cerita ni aku nak kena kurus ni macam ni sebab watak dia macam ni. Yang ni pula aku nak kena gemuk sebab macam tu lah. So ini antara cakap it's not sacrifice lah tapi tanggungjawab. Live sekejap lagi di Melody. Siapa ni? So tanggungjawab sebagai seorang pelakon katanya. Okay, kita ada soalan daripada Harian Metro. Adik Aida Jebat ada tonton filem lakonan Jello atau Nora Danish ke untuk watak ni? Orang pendek tu. Secara jujurnya saya tak tengok sangat movie untuk apa-apa reference untuk watak ni. So saya hanya macam based on the script dengan situasi yang berlaku. And of course lah dengan bantuan Remy. He's very like
profesional lah. Dia antara pelakon yang I rasa macam wow, ini memang orang aku akan kerja lagi ya. Dia memang macam very into the kerja lah. So I like this kind of people sebab dia buat kita rasa macam aku pun nak kena bagus juga macam dia. Kalau tak nanti kita macam kat bawah macam tak mau. So apa-apa yang saya tak faham saya akan macam researchkan dia, ni Asya nak cakap apa lah. So yeah, that kind of conversation buatkan cerita and watak semua orang jadi menarik lah. Macam tu. So kalau nak cakap drama apa yang saya buat reference, tak ada sangat pun. Saya just macam tengok untuk look dia. Tapi the way dia cakap dan sebagainya semua mengikut situasi lah. Okay, jadi mungkin adik boleh cerita lagi, elaborate lagi tentang watak adik dalam cerita Bukan Gadis Biasa ni. Apa yang tak biasa, yang luar biasa sangat dengan gadis ni? Okay, untuk cerita untuk watak Johanna ni, dia sebenarnya dia macam ni lah, cerita dia macam mengisahkan kalau ikutkan ramai je remaja yang mengalami masalah ni. Okay, senang cakap kat sini ramai yang ada isu tentang macam pengkit ataupun sebagainya, macam mana dia orang boleh develop perasaan untuk tidak suka lelaki. Bukan tidak suka, dia orang sebenarnya suka tapi dia rasa macam bahaya ataupun rasa macam tak selamat bila ada lelaki macam tu. So dia orang akan lebih ke arah perempuan. Tapi cerita ni bukan ke arah tu lah, cuma ada sedikit mungkin penonton akan rasa macam dia ni pengkit ke? Atau dia ni that kind of thing. So sebabnya kebanyakan orang yang mengalami masalah ni, diorang alami macam daripada kecil ada orang cakap ada traumatized daripada kecil lah. So perkara yang terjadi masa kecil tu mungkin saya boleh bagi tahu dekat sini, which is mak dengan ayah dia jual dia masa dia umur 6 tahun. Drugs because of so saya percaya memang berlaku bukan saja di Malaysia, malahan seluruh negara lah. Negara lain juga kan? Sebab lelaki kadang mula tak apa. Adik boleh cakap, nanti kita boleh ada Abang Remy Ishak kita untuk backup lelaki pula. Okay, ada tu Remy ada kat tepi tu. Okay Remy, kita boleh gabung teruslah dengan Alalang adik kat sini kan. Okay, so mungkin Remy boleh cerita tentang watak Remy dalam drama Bukan Gadis Biasa. Okay, Bukan Gadis Biasa ni sebenarnya masa syuting tu saya mengalami banyak konflik dalam diri saya. Firstnya first saya cerita pasal watak lah. Watak ni memang bagi saya mencabar juga sebab trauma tu saya kena carry daripada kecil. Waktu Ryan ni masa dia kecil, dia ni dah didera oleh keluarga, dengan nenek dia, keluarga dia. Jadi trauma tu saya nak bawa daripada kecil sampai ke besar. Anger tu nak kena develop daripada kecil sampai besar. So dalam masa yang sama, cabaran dia adalah pada waktu itu saya melalui banyak macam kesulitan secara personal. Saya kena denggi, arwah ayah saya meninggal, and then dan juga kadang-kadang ada perubahan skrip di saat-saat akhir tu. Itu memang sangat mencabarlah. Banyak elemen masa saya syuting tu. Agak sedikit membantu jugalah sebenarnya, walaupun dalam keadaan konflik tu saya membantu untuk karakter tu kelihatan trauma dan juga marah. Okey, tentar je. Saya soalan dekat tepi ni. Mana? Okey, daripada Pocket TV, Kak Syah bertanya, berapa lama Remy untuk ambil energi perform watak ni dan dapatkan chemistry dengan Aida Jebat? Aida untuk perform karakter ni saya tak memerlukan masa yang banyak pun, because ini cuma sebuah drama kan, so dia punya content untuk karakter tu tak adalah terlalu heavy. Tapi disebabkan plot cerita setiap karakter itu dia ada link kepada antara satu sama lain, itu je yang saya rasa sedikit mencabar. Dan kolaborasi antara saya dengan pelakon macam dengan Aida Jebat, dengan Kak Sheila Rusli dan yang lain-lainnya sangat bagus. So itu memudahkan kerja kami lah untuk melaksanakan karakter dan juga cerita tu dengan baik. Alhamdulillah.
apa lagi satu soalan tu dia kata? Dia kata macam mana macam mana dapatkan Chemistry chemistry dengan Aida Jebat ni memang saya tak tahu lah. Saya baru first time bekerja sama dengan Aida ni tau. Tak pernah jumpa lagi, tak pernah bersua muka. Tapi bila jumpa dia dekat set tu, dia dah rasa macam kawan lama. Sebab Aida ni dia bawa karakter sebagai seorang budak perempuan yang lasak, juga seorang budak perempuan yang ada trauma daripada kecil. So chemistry saya dengan dia sama. Saya mungkin cara Aida dia develop karakter tu daripada awal tu sama macam mana saya develop, membuatkan kami dapat keserasian tu. Memang sangat mudah bekerja sama lah. Sebab Aida pun saya masa kerja dengan dia tak ada jenis orang yang kontrol tune ke apa, sebab dia jadi as the character. Dia jadi budak yang lasak, dia jadi macam ala-ala tomboyish. Dan itulah dia tu, saya pula rasa macam aku ni macam abang dia lah. Rasa macam tak ada feeling langsung sebagai nak jadi girlfriend. Memang itu pada awalnya. So sampai ke habis tu masalah tau pada saya, sebab macam mana nak create rasa cinta ni, sebab tak ada rasa sayang ni. Takkan aku nak bercinta dengan pengkit, dengan boys kan. Jadi masalah sebab saya macam mana nak develop benda ni, cuba nak develop benda ni supaya rasa cinta tu datang, tak boleh. Jadi saya kena fake, lepas tu kena jauhkan diri daripada dia sekejap untuk saya develop satu perasaan yang baru. Jadi Aida Jebat macam mana komen tu? Remy Ishak sendiri struggle nak bawa watak dia mencintakan watak Fana tu. Kita orang sebenarnya memang apa yang Remy cakap tu betul. Bila kita dah macam kita selesa sebagai seorang pelakon dan dia tu anggap saya macam watak saya Jo. Macam anggap dia macam kau ni penyiasat lah. So Remy tu sebagai Ryan. So kita rasa macam bila yang paling susah scene yang macam nak bercinta aku tak boleh. Memang macam I tak pernah, okay, to be honest, untuk scene-scene yang macam kena bercinta tu, saya bukanlah tak nervous, tapi okey lah, aku tahulah macam mana nak buat. Tapi untuk watak ni, dengan Remy aku rasa macam kenapa aku macam tangan menggigil. Nak take tu macam belum ready. Macam mana ni? Macam tu lah perasaan dia. Mungkin sebab Remy dia memang in character. Kita pula macam mana ni? Sebab saya bukanlah watak pengkit, tapi sebab dia macam tak percaya lelaki bila nak, mungkin betul lah apa yang kita buat tu. Okay, tadi pun Remy ada sebut watak Joanna ni dia lasak kan. So macam untuk Aida sendiri, skala 1 hingga 10 berapa Aida bagi kelasakan dia? Dia sebenarnya bukanlah lasak macam, dia tak lasak fizikal sangat. Dia memang ada belajar macam boxing. Bab-bab tu kalau dia di-threaten ataupun dia rasa terancam, baru dia jadi kira macam dia another person of Joe lah. So dia akan protect orang yang disayang. Tapi dia ni kasar dari dalam. Okay. Dia macam kalau keputusan aku buat ni, aku je. Macam tu. Cara dia cakap ataupun cara dia bawa diri dia taklah macam sekasar mungkin pengkit-pengkit luar. Cuma hati dia lah macam keras sikit macam tu lah. Nasib baik nak jumpa Ryan. So kiranya watak ni dia macam Aida tadi cakap, childhood trauma tu, hati dia keras, penuh dengan rage, marah, macam lah tak kau lah, aku, kau macam tu lah. Dia bukanlah macam jumpa lelaki je, kepala, tak adalah, itu rempit. So macam kira watak Ryan ni tu, dia yang buat Johanna ni percaya lelaki ni tak semuanya sama, macam tu lah gitu. Okay, jadi kiranya sebab drama ni ditayangkan pada bulan Ramadan kan. So macam mana untuk korang dua lah, Remy dengan Aida, apa pendapat korang yang boleh kaitkan drama ni dengan bulan Ramadan tu sendiri?
Macam saya rasa apa yang boleh kita kaitkan dengan bulan Ramadan ni is dia punya perasaan lah. Usually dalam setiap drama di Malaysia ni banyak menceritakan tentang kekeluargaan, tentang perhubungan, tentang kasih sayang, pengorbanan dan sebagainya. Banyak elemen-elemen yang bagus sebenarnya yang disampaikan dalam setiap drama di TV, sebab drama adalah satu mesej kepada orang ramai kat luar sana untuk macam mana kita pupuk perasaan, macam mana kita menyelesaikan masalah. So ini perkara yang baik sebenarnya. Kadang-kadang ada orang melihat sebuah drama tu sekadar hiburan, tapi bukan semuanya sekadar hiburan. Dalam setiap drama itu ada mesej yang kita cuba sampaikan secara likely dan mungkin secara komedi. Tapi itulah saya cakap, bila drama macam ni bukan gadis biasa ni, saya rasa adalah impak dia masih lagi kekeluargaan, perasaan, kasih sayang, hubungan dan sebagainya. So untuk Ramadan saya rasa dia sangat bagus this time, drama bukan gadis biasa ni, untuk tackle orang di luar sana. Mungkin saya percaya dekat luar sana memang setiap orang ada konflik, masalah keluarga, family, masalah kawan-kawan dan sebagainya. So benda ni bukan gadis biasa, saya rasa dia sangat relate, sebab antara hubungan persahabatan saya dan juga host office mate saya, hubungan pasangan saya dan juga Aida Jebat pun berlaku. Saya dan juga keluarga bersama dengan Sheila Rusli, ayah saya, macam tu jugalah pada semua. So saya rasa memang Ramadan, drama ni bila dia keluar pada Ramadan memang satu time yang tepat untuk semua orang merasai apa yang sedang berlaku terhadap diri masing-masing. Time lah masa PKP ni kan, masing-masing semua orang dah muhasabah diri kan, melihat ke kelemahan diri. So bila drama ni dia keluar, macam kita bagi inject lagi motivation untuk diorang realize. Terasa Sherry dengan muhasabah diri. Sesuai lah masa PKP ni, sebab saya rasa mungkin ada yang mengalami situasi yang sama tapi dia terpaksa berada dalam satu rumah, dia terpaksa macam bersatu. So this is the time untuk tengok masing-masing ada kesalahan masing-masing. Masing kena tahu apa yang terbaik untuk bukan saja diri sendiri, untuk orang lain juga, macam itulah. So this is the drama yang saya rasa sangat sesuai ditonton bukan saja Ramadan tapi masa PKP ni. Okey, ni kita ada soalan daripada Harian Metro untuk Remy Sain. Okey, adakah drama ini bakal trending dan mengulangi populariti Remy dalam Nur Kasih? Aduh. Duduk rumah je kan? Saya tak berani nak cakap apalah, sebab macam pasal trending tu, Nur Kasih tu dah jauh dah 10 tahun ke belakang dah. Nak cakap pasal dia mengulangi balik setiap trending tu, saya tak berani nak cakap. Apa yang saya cuba sampaikan dalam setiap cerita saya adalah mesej. Saya cuma harapkan supaya mesej-mesej itu sampai. Dia menjadi trending atau tidak, itu semuanya terpulang kepada penonton untuk melihat. Kalau mereka suka benda ni relate dengan diorang, mungkin boleh menjadi satu drama yang trending. Tapi ya, bergantung pada penonton. Hopefully saya berharap sangat agar mesej yang kami cuba sampaikan ini sampai, itu je. Okey, insyaAllah. Okey, so yang terakhir, okey, ucapan Aida dan Remy kepada penonton untuk terus menonton drama ni. Ucapan saya semoga semua rakyat Malaysia nak time-time PKP ni memang tak boleh nak keluar rumah, memang kena tengok TV je. Tontonlah drama bukan gadis biasa ni, sebab saya rasa drama ini bagi impak kepada kita. Kita sampai sebagai pembikin karya dekat dalam Malaysia ni, kita cuba sampaikan setiap mesej itu dalam bentuk hiburan secara light, and take it as something yang boleh kita ambilkan sebagai iktibar dalam hidup kita lah. Saya rasa ini adalah saat yang paling bagus lah untuk setiap orang melihat kesilapan dalam diri masing-masing. So enjoy the show guys. Okay, pada adik? To me, apa yang Remy cakap tadi tu is like the same apa yang I nak cakap. So macam cakap tadi, drama ni dia macam trending ke tak tu is a bonus kan.
Cuma kita harap memang time orang tengah duduk rumah, time tengah bulan puasa nanti, dia dapatlah apa yang setiap watak nak sampaikan. So ada yang jahat jadi baik, ada yang jahat jadi jahat juga, ada yang baik jadi baik. Ada yang pengkit dah berubah jadi perempuan. Tapi Remy macam, bukan Remy Rahim macam try lah nak ada anak. So suka betul lah dia buat pengkit dia. Memang jadi, pengkit dia memang jadi. Dia memang sama, memang dah macam pengkit dah. Kepala dia selalu duduk bawah ketiak aje. So kenalah tengok drama ni. Dia ada semua cukup lah. Ada garam, ada masin, ada semua benda ada lah. So ada kelakar, ada sedih, ada strength dekat situ. Macam mana nak buat orang jadi lebih kuat lepas dah traumatized pada kecil. Mungkin macam-macam lah benda. So banyak pengajaran lah. I hope this drama gonna be success lah. Yalah. Saya nak ucap terima kasih juga pada Abang Jinggo, kita punya pengarah, selaku penerbit, Kak Sheila Rusli selaku pengarah penerbit. Sebab banyak bagi kita input-input yang bagus untuk drama Bukan Gadis Biasa ni. Secara tak langsung dia pun buka mata saya tentang satu dimensi yang lain dalam kekeluargaan. Thank you. Okay, alright. Okay, so terima kasih Remy, Aida Jebat kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada tengah hari ni dan boleh makan lunch dah lepas ni. Okay, jadi terima kasih juga pada rakan-rakan media dan juga press kit kita akan hantar seperti biasa selepas ini pada semua dan rasanya itu sahaja masa yang kita ada pada hari ini. Thank you all, Remy, Aida. Thank you pada Encik Johan yang masih bersama kita sampai sekarang ni. Terima kasih juga pada rakan-rakan media yang sudi join sesi taklimat media ni. Kita akan keep in touch lagi lepas ni dan kami dari pihak rangkaian televisyen media Prima Berhad mengucapkan selamat berpuasa hari Jumaat kan, 24. Ya. Lagi kita akan mula berpuasa. Selamat berpuasa dan kita akan bertemu lagi lah. Okay, stay safe and stay at home. Okay. Bye. Okay. Bye.